Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah kita boleh duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Yang pertama, ikhwatul iman, berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Imam Muslim, Nabi kita menyebut tentang kelebihan majlis ta'lim, yakni kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis ta'lim, pertama sekali Nabi menyebut inna lillahi malaikatan sayyaratan fudlan yabtaguna majalis al-ilm. Bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat yang sifat malaikat itu sayyarah, bergerak pantas, mencari, yabtaguna, malaikat itu mencari-cari di mana ada majlis ta'lim, majlis ilmu, dan malaikat akan menyertai majlis ta'lim. Allah memiliki satu malaikat yang khusus yang bernama malaikat sayyarah. Sayyarah kalau terjemah bahasa Melayu bermakna kereta, tapi bukan malaikat jaga kereta. Maknanya sifat kereta itu pantas, malaikat yang bergerak pantas, laju daripada langit sana, dia begitu laju ke bumi mencari majlis-majlis ilmu. Apabila malaikat jumpa di bumi ini majlis-majlis ilmu, malaikat akan duduk menyertai mereka. Dan hadis menyebut kepada kita, malaikat akan memerhatikan setiap suasana majlis ilmu itu, daripada yang hadir sampailah yang menyampaikan. Malaikat akan teliti satu persatu. Apa yang dia teliti? Yang pertama, apa tujuan mereka, apa niat mereka. Apa yang diteliti? Diteliti apakah perbicaraan mereka yang mereka mahukan, yang mereka inginkan. Apabila majlis ilmu selesai, maka malaikat akan naik ke langit. Allah Jalla wa'ala akan bertanya kepada malaikat, min aina ji'tum, daripada mana kamu ini? Wa huwa a'lam, sedangkan Allah itu maha mengetahui. Tapi Allah bertanya, daripada mana kamu ini? Malaikat menjawab, kami daripada bumi, di sana ada majlis ilmu, kami duduk. Allah yang sangat mengetahui bertanya, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka mahukan, apa yang mereka pinta. Maka malaikat akan menceritakan apa yang ada dalam majlis ilmu. Di dalam hadis Imam Muslim, Nabi menceritakan majlis ilmu yang dibuat itu kerana Allah, mencari mardatillah, redha daripada Allah. Maka malaikat pun bercerita. Malaikat kata, wahai Tuhan, di sana ada majlis ilmu, mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka membesarkan-Mu, mereka mensuci kebesaran-Mu, mereka berbincang tentang tauhid, kebesaran yang Kau miliki, sehinggalah perbicaraan mereka itu sampai kepada neraka yang Kau jadikan dan syurga yang Kau jadikan.
Ketika mereka bercakap tentang nikmat-nikmat dalam syurga, nampak pada wajah mereka, mereka menginginkan syurga. Ketika mereka bercakap tentang azab nerakamu, nampak pada wajah mereka seolah-olah mereka takut dengan nerakamu. Allah bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, pernahkah mereka melihat syurgaku dan pernahkah mereka melihat nerakaku? Malaikat jawab, tidak pernah. Allah kata, bagaimana mereka boleh takut dengan neraka dan mereka nak sangat syurga, sedangkan mereka tak pernah tengok? Jawab malaikat, kerana mereka beriman dengan Rasul yang diutuskan kepadamu. Bukankah begitu ikhwan? Benda-benda gaib ni, alladzina yu'minuna bil ghaibi, diminta kita beriman, kita yakin, kita percaya, kita membenarkan, hanya kerana dia datang daripada Allah dan daripada Rasul. Kita tak pernah melihat malaikat maut, kita tak pernah melihat di kiri kanan kita ditulis kebaikan-kebaikan yang kita buat, keburukan-keburukan yang kita buat. Tetapi kita percaya dan kita yakin proses Allah akan menimbang amal kita itu wujud. Macam mana kita tahu benda ni semua? Ini daripada min amba'il ghaibi, daripada perkhabaran gaib. Tidak lain, tidak bukan kerana kita beriman kepada Rasul yang Allah utuskan. Rasul lah yang bagi tahu kepada kita tentang nikmat dalam kubur, tentang azab yang ada dalam kubur. Rasul lah yang bagi tahu tentang hari kebangkitan, yaumil ba'ts, yaumil hisab. Rasul yang bagi tahu. Bukan pasal siapa-siapa bagi tahu, Rasul. Maka kita beriman. Kita takut dengan neraka. Belum pernah lagi ada orang mati masuk dalam tanah perkuburan, keluar balik, kemudian bagi tahu pada kita, sesungguhnya siksa kubur itu betul, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu betul, lihatlah aku telah menghadapi. Tak pernah. Dunia telah berumur, hari ini dunia telah hampir umur 2014 tahun. Yang dengan kita ini 2014 tahun, belum ada sejarah lagi. Kita percaya adanya azab kubur kerana penghuni kubur itu yang menyampaikan. Tidak. Kita percaya ada azab, kita percaya ada nikmat kerana disampaikan oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tentang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kebenaran lisan seorang rasul itu sangat dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, setelah mendengar kenyataan para malaikat, Allah sangat mengetahui. Allah katakan kepada para malaikat, berilah kepada, selamatkanlah mereka itu daripada apa yang mereka takutkan, yakni neraka, dan berilah kepada mereka apa yang mereka harapkan, yakni syurga. Dan Allah tambah lagi satu dalam hadis Imam Muslim, walahum ghafartu, walahum ghafartu, untuk mereka yang duduk dalam majlis ta'lim itu aku ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Ikhwan, di sinilah kita katakan innamal a'malu binniyat. Di sini kalau kita menyertai majlis ta'lim kerana kita nak taqarrub diri kepada Allah, untuk mendengar apa dia perintah-perintah Allah kepada kita, untuk memahami perintah-perintah Allah dan nak melaksanakan perintah itu dengan sebaik mungkin, kalau itu niat kita, kita akan dibalas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setimpal. Biasanya balasan Allah bukan setimpal, lebih baik. Allah memberi azab kepada manusia setimpal dengan kejahatan dia, tetapi Allah memberi balasan baik jauh lebih baik daripada apa yang manusia berikan kepada dia. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sifat tayyibun yang Allah ada tu maha baik. Allah telah pun buat baik kepada hamba-hambanya. Nabi menyebut tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak Adam satu yang Tuhan beri balasan satu, tidak ada. Tidak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia satu kemudian balasan dia satu, tidak ada. Sekurang-kurangnya yang satu itu dibalas dengan 10. Kemudian Nabi menyebut dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan yang 10 itu sampai kepada 700 kali ganda.
yudha'ifu liman yasha. Quran menyebut Allah boleh ganda lebih tinggi daripada itu. Artinya kebaikan yang manusia lakukan Allah tidak balas setimpal, tapi Allah balas berpuluh-puluh, beratus-ratus kali ganda. Manusia buat satu kebaikan, Allah membalas berpuluh-puluh, beratus-ratus kebaikan kepada manusia. Karena itu ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah kamu kepada manusia seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Berbuat baiklah kamu kepada manusia seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Maka Nabi sebut, ada orang menyertai majlis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana itu majlis ilmu yang dilihat oleh malaikat yang menerangkan tentang perintah-perintah Allah, yang menerangkan tentang larangan-larangan Allah, bagaimana nak dijauhi, bagaimana untuk ditaati, maka itu yang dikatakan sebagai majlis ta'lim, majlis ilmu. Tunaikanlah permintaan mereka. Humul qaum la yashqa jalisuhum. Sampaikanlah kepada mereka, mereka adalah kaum, selama mereka duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis ta'lim, mereka tidak ada takdir kecelakaan untuk mereka. Dan ampunkanlah dosa-dosa mereka. Di dalam kitab yang bernama Aunul Ma'bud, sangat menarik, ada keterangan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abi Daud. Apabila Allah mengampun dosa satu orang, masalan Allah ampun dosa kita kerana satu amal saleh yang kita buat, kita salat, kita baca Al-Quran, tilawatul Quran, kita berdoa, kita berzikir, kita infak, kita melakukan ibadat-ibadat amal saleh. Disebut apabila Allah mengampun dosa seorang, tidaklah ketika Allah nak mengampun dosa seorang hamba, Allah pasti akan bertanya, hamba ini namanya apa? Mesti Allah tanya, dan Allah Maha mengetahui. Maka ketika kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah berfirman kepada para malaikat, walahum ghafartu, ampunkan dosa mereka, ampunkan dosa mereka. Maka malaikat akan nyatakan kepada Tuhan, kita yang hadir ini, walaupun kita mai tak bawa pasport, tak bawa IC, tapi malaikat akan sebut nama kita, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Apabila disebut nama kita, akan diangkat nama ibu bapa kita. Ketika itulah, kata para ulama, apabila kita buat amal saleh, Allah mengampun dosa kita, disebut nama mak bapak kita, maka mak bapak kita juga masuk di dalam keampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu Imam Al-Ghazali, nanti kita baca dalam Ihya, awal-awal kita Ihya tentang fadlul ilmi, kelebihan ilmu, dia menyatakan di antara amal saleh adalah duduk seketika di dalam majlis ta'lim. Di antara amal saleh ialah duduk seketika dalam majlis ta'lim. Nanti dalam Ihya kita akan jumpa perkataan Imam Ghazali berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i. Satu orang yang mengerjakan amal saleh, hak nama dia salat sunat, dia salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 1000 rakaat. Namun kalau dia duduk seketika dalam majlis ta'lim untuk belajar tentang agama Allah, lebih baik daripada dia telah melakukan ibadat sunat tanpa ilmu sebanyak 1000 rakaat. Duduk seketika dalam majlis ilmu untuk memahami agama Allah adalah daripada amal saleh. Kita membaca buku, kita mengambil kefahaman daripada ilmu seketika, itu adalah amal saleh, sehingga akan diampun dosa kita dan diampun dosa ibu bapa kita. Dalam Sunan Abi Daud dibawa hadis, Nabi menyebut tentang seorang rajul itu, seorang laki-laki itu, apabila dia makan daripada usaha dia yang baik. Seorang laki-laki itu apabila dia makan, makanan yang paling baik adalah makanan yang dia usahakan dengan tangan dia, itu paling baik. Dan Nabi menyebut
anak-anak itu adalah usaha daripada mak bapaknya, maka anak-anak adalah usaha daripada mak bapaknya. Apabila anak-anak melakukan kebaikan, itulah hasil yang paling baik untuk mak bapaknya, seperti mana seorang makan daripada usahanya yang baik. Usaha kita yang baik, kita yang usahakan sendiri dan kita makan. Maka apabila anak-anak melakukan amal saleh, itulah usaha mak bapak yang paling baik yang mak bapak akan dapat setelah dia membesarkan anak-anak dia. Berdasarkan riwayat yang ada dalam Abi Daud itu, nanti kita lihat dalam Aunul Ma'bud, perkataan para ulama, apabila anak-anak melakukan amal saleh, maka mak bapak akan mendapat perkongsian pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, paling menarik dalam hadis yang kita baca tadi, apabila malaikat berkata kepada Allah, fihi fulanun abdun khatta'un wa huwa marra fajalisu ma'ahum. Malaikat berkata, sedangkan Allah Maha mengetahui, dalam banyak-banyak yang hadir ini, yang duduk majlis ta'lim, ada seorang fulan, ada si fulan abdun, dia adalah hambamu, khatta'un, dia yang paling banyak dosanya. Dia tidak ada niat untuk mendekati majlis taklim, tetapi dia duduk kerana kebetulan marra wa huwa marra, dia lalu seketika dan dia mendengar, mungkin dalam masa 5 minit 10 minit, dan dia rasa tidak sesuai dengan hati dia dan dia keluar. Tetapi dalam sejarah hidup dia, ketika dia duduk dalam majlis taklim, dia transit saat itu, dia adalah abdun khata', hamba yang banyak dosa dan belum bertaubat daripada dosa dia. Kata malaikat, macam mana nak hitung hamba ini? Macam mana nak hitung hamba ini? Allah Jalla wa'ala menjawab kepada malaikat dalam hadis Imam Muslim. Nanti hadis ini antum boleh jumpa dalam Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi. Allah jawab kepada para malaikat, Allah kata, walahu ghafartu, untuk hamba ini yang duduk seketika, kerana dia duduk dalam majlis taklim, dia mendengar apa-apa yang disampaikan, maka untuk dia juga keampunan daripada aku selama mana dia mendengar. Dan selama itulah ibu bapa dia akan mendapat ampun daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, artinya, maksudnya, bila kita adakan majlis taklim, maka kita mendapat fadilat yang besar, ikhwan. Antum bayang kalau antum duduk begini, kena aircon macam ni, tengah hari pula macam ni, puasa lagi, yang ni kira the best time of landing lah. Yang ni kira pejam mata tu boleh lena. Kalau kita terlena, ima di rumah, ima di masjid, kita tidak beristighfar dan kita tidak akan diberi pahala istighfar. Mungkin kita duduk dalam masjid, kita dapat pahala masjid lah, tapi kita lena ni tak ada pahala, tak ada dosa. Kita jadi square lagu tu, kosong lagu tu. Tapi antum bayang, kita duduk di tempat yang sama, tapi di dalam suasana majlis ilmu terlena, bukan ada cadang nak lena, terlena. Mak ayah kita yang berada di alam barzakh tiba-tiba mendapat keampunan Allah. Kalau biasa kita kena tadah tangan, ya Allah ampunlah dosa ibu aku, ampunkanlah dosa ayah aku, baru Allah ampun. Tapi kelebihan majlis taklim, kerana ada jaminan daripada Allah, walahum ghafartu, walaupun kepada anak yang banyak dosa, dia hanya lintah dalam majlis taklim dan dia duduk seketika, Allah berfirman kepada dia, walahu ghafartu. Artinya majlis taklim, ikhwan, adalah majlis yang kita boleh panggil majlis maghfirah. Majlis bila kita duduk, kafarah anil dhunub, ditebus dosa-dosa kita, ikhwan, ditebus. Kenapa, ikhwan? Kerana tidak ada benda yang paling Allah redha dalam dunia ni, melainkan Allah paling redha apabila seorang hamba mendekati dia. Disebut di dalam hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Apabila hamba aku datang kepada aku sejengkal, aku datang sehasta. Hamba itu datang dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Begitulah Allah lebih cepat kepada hambanya daripada hambanya kepada dia. Karena itu jemaah sekalian, ingin saya katakan bahawa sibuk kita macam mana pun, pastikan kita ada masa berada dalam majlis ta'lim. Bila kita duduk dalam majlis ta'lim, ikhwan, kita mendapat ilmu daripada Al-Quran. Karena itu orang yang menyampaikan majlis ta'lim, dia tidak boleh menyampaikan selain daripada dinullah, agama Allah. Dia tak boleh menyampaikan selain daripada apa yang Allah sebut di dalam kitab Allah dan apa yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis Nabi. Kerana apa itu ilmu? Seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma ja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ilmu apa yang datang daripada Nabi dan daripada sahabat-sahabat Nabi, itu ilmu. Adapun pandangan kita, adapun pada hemah kita, itu bukan ilmu. Karena itu apabila manusia mendengar ayat Allah, mendekati diri Allah sangat menyukai hamba. Kerana ikhwan, terkadang-kadang ikhwatul iman, ada benda yang kita tidak tahu. Bila kita mendekati dengan ilmu, maka ketika itu baru kita mendapat pelajaran dan baru kita mendapat penjelasan. Karena itu Nabi SAW pernah menyatakan kepada kita, ikhwan, dalam hadis Imam Muslim, satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Ini pelajaran yang Nabi berikan kepada para sahabat. Para sahabat pun menjawab secara pengetahuan mereka tentang orangnya malla lahu mata' wala dirham, orang yang tidak ada duit ringgit, orang yang tidak ada benda nak hidup. Inilah orang yang muflis. Kalau zaman kita, bank mengisytiharkan dia bankrupt. Bukan bankrupt A, bankrupt B, orang panggil bankrupt C. Cina kalau dengar C ni kira jahanam. Pasal itu Cina tak mau nombor 4, dia panggil C, nombor mati, nombor bankrupt, nombor lingkup. Atas kita naik kapal terbang pun, dalam kapal terbang tak ada nombor 4. Nombor 13 tu dia tak bubuh pada kita, dia langkau. Pasal orang takut dengan angka ni, C ni. Kalau Cina beli kereta CC, dia tak mau. 4 dia tak mau. Bagi kat dia nombor lain kan. Rasulullah bertanya pada sahabat, kamu tahu tak siapa dia orang yang bankrupt? Rasulullah mendidik para sahabat. Para sahabat tidak tahu, Nabi mendidik. Nabi menyebut kepada para sahabat tentang orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat. Nanti dia datang pada hari akhirat, dia akan dihisap. Ketika Allah hisap orang yang melakukan ibadah ini, tengah-tengah dia dihisap, tiba-tiba Allah hadirkan hamba yang lain. Berlakulah suatu tuntutan yang besar di padang mahsyar. Nanti dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar menceritakan bagaimana suasana hisap. Manusia akan dibalas dengan 2 proses. Proses pertama, dibalas kerana dosa manusia dengan Tuhannya. Dibalas dia kerana dosa dia dengan Tuhan. Allah hisap dosa kita dengan Tuhan dulu. Bila Allah hisap dah habis, bubuh dalam neraka. Bakar dia dalam neraka, habis-habis bakar semua, keluarkan balik. Maka Allah akan berfirman, antara aku dengan kamu selesai. Maka berlakulah hisap yang kedua di antara hamba sesama hamba. Pada pusingan yang kedua ini, kawan ini datang dengan salat, dengan zakat, datang dengan Nabi bagi contoh salat, puasa dan zakat dalam hadis Imam Muslim. Selesai dia dengan Tuhan, maka berlaku hisap yang kedua di antara dia dengan makhluk. Dengan pahala semayang semua dia mai, pahala puasa, pahala zakat, tiba-tiba datang satu hamba Allah, berlaku tuntutan. Hamba Allah tu menyatakan, syatamani hadha, darabani hadha, qazafa hadha. Ini ya Allah, orang yang salat ni, orang yang semayang ini,
Aku pun sembahyang juga macam dia, tapi syatamani hadza, dia telah memaki aku ya Allah. Darabani hadza, dia telah memukul aku ya Allah. Safaka dami hadza, dia telah menumpahkan darah aku ya Allah. Qazafa anni, dia telah memfitnah aku ya Allah. Maka berlakulah satu sesi yang paling dahsyat. Sesi apa, ikhwatul iman? Pahala-pahala yang dibuat oleh satu orang dipindahkan kepada satu orang. Proses ini, perpindahan pahala ini adalah proses yang paling mengerikan di hari akhirat, di mana malaikat sendiri tidak mampu melihat proses ini. Bagaimana hamba yang diubah. Antum bayang kalau satu orang diisytiharkan seluruh duit dia dalam bank tiba-tiba menjadi kepunyaan si anu, bukan kepunyaan dia. Dia nak merau macam mana? Tak usah banyaklah, masalah kata 4 bilion. 4 bilion biasalah, dalam bank kita biasalah. Kadang-kadang kita main masjid pun bawa 1 bilion. 4 bilion tiba-tiba diisytiharkan, duit kamu yang 4 bilion akan ditukar menjadi hak si fulan. Siapa boleh menerima, ikhwan? Bukan kata 4 bilion, duit kita 10 ringgit jatuh depan mata kita, orang lain main ambil, kita hambat dia sampai ke danau. Tak dapat ke golok sampai ke danau, duit 10 ringgit, ikhwan. Ini 4 bilion. Antum bayang, gila manusia ni, ikhwan, akan jadi gila dia. Semua harta dia disita, gila dia, ikhwan. Dia tak boleh menerima. Antum bayang di hari akhirat, dia bangkit telanjang bulat di hadapan Allah. Dia penat ibadat, dia sangka dia telah pun menghitung, dia puasa, dia salat, dia telah zakat, susah payah. Tiba-tiba benda mengerikan di hari akhirat, perpindahan itu berlaku, menjerit dia di hari akhirat. Sangat ngeri, ikhwan, sangat ngeri. Tak apa, lebih mengerikan akan jadi apabila nak dibalas segala salah dia kepada orang, pahala dia dah habis. Apa lagi ngeri, ikhwan? Dosa orang lain akan dipindah kepada pertimbangan dia. Gila orang ni, ikhwan, gila. Dia akan jadi gila. Ketika itu dia sudah tak balance. Daripada diri dia dah habis, kerana dosa dia terlampau banyak kepada orang, dia terpaksa menanggung kesalahan orang untuk imbang. Namun demikian, tak cukup lagi untuk dia dimaafkan oleh Allah. Tak cukup lagi. Maka Nabi kata, summa turiha finnar, dia diseret dan dibuang ke neraka. Ikhwan, setelah kita mengetahui hadis seperti ini dengan nilai yang sahih, dengan kedudukan yang sahih, ilmu hadis macam ni, ikhwan, dia membuat kita jaga diri kita. Insan tidak akan tersalah cakap. Insan tidak akan tersalah cakap. Dia akan memelihara lisan dia, supaya amal ibadat yang dia buat, dia akan makan pahala di hari akhirat. Orang-orang yang engkar kepada Allah ini, ikhwan, peristiwa yang mengerikan mereka akan lihat, mereka akan dibalas oleh Allah. Ketika dua orang ditimbang, seorang yang kafir, seorang yang mukmin, Allah akan membongkarkan sejarah mukmin dan sejarah kekafiran. Allah akan bongkarkan. Antum bayang macam Bilal diletak di padang pasir panas. Kita tahu panas padang pasir, lagilah dia panas, ikhwan. Sangat panas padang tanah Arab ni, sangat panas. Kita tahu. Antum bayang dia menyatakan ahad, 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 tanpa ihsan. Dia berjuang, dia mempertahankan iman dia kepada Allah Ta'ala. Nanti di hari akhirat Allah akan bertanya, Allah akan bertanya, di mana suara hamba-Ku yang menyatakan ahad, ahad, ahad? Kerana dia berjuang menyatakan Rabbuna Allah summa istaqamu. Dia menyatakan Tuhan dia Allah dan dia istiqamah. Mana ada suara yang mengerang, mana ada suara yang didera kerana beriman kepada Aku? Hari ini limanil mulkul yaum la ilaha illa ana. Hari ini adalah hari tidak ada raja, tidak ada pemilik melainkan Aku seorang, dan Aku akan membela orang-orang yang beriman kepada Aku. Dan ke sebelah kiri akan terdengar pula suara. Di manakah orang-orang yang telah hidup dengan kesenangan, dengan hidup dengan maksiat?
Di mana dia orang-orang ketika orang lain sedang melakukan ibadat, mereka bersukaria meninggalkan ketaatan kepada aku. Di manakah suara ketawa mereka sekarang? Di manakah kekayaan yang mereka miliki sekarang? Tidak ada Tuhan melainkan aku pada hari ini. Akan kubalas segala kemaksiatan yang mereka lakukan kepada aku dan hamba-hamba aku. Karena itu akan ditimbang amal manusia. Maka Quran pun menyatakan kepada kita tentang wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Akan ditimbang balik amal manusia. Satu orang diputuskan dia masuk ke neraka bukanlah kerana dia buat satu dosa, tidak. Dia tak solat, dia dedah aurat, itu satu dosa. Tapi bukanlah satu dosa itu sahaja dia masuk ke neraka, ditimbang. Semuanya ditimbang. Macam kita kan, kadang-kadang langgar lampu merah, polis tahan. Polis kata hijau kan merah? Kita kata merah. Habis langgar pasal apa? Kita jawab pasal saya tak nampak encik duduk depan. Kalau saya nampak encik duduk depan, saya tak langgar. Kadang-kadang kita kena saman 300, 250, kita pergi bayar. Memang kita salah, kita langgar lampu merah, kita salah. Tapi masa kita nak bayar compound tu, masih ada lagi budi bicara. Apa dia? Kita minta less. Polis trafik kata langkah lampu merah pun minta less lagi. Kita bagi alasan, saya nak hantar isteri saya pergi hospital, dia nak bersalin. Kita bagi alasan, saya tak tahan, orang dah bang dah, saya nak pergi sembahyang, saya sanggup langgar perintah manusia, jangan langgar perintah Tuhan. Polis pun terkejut dengar. Polis pun terkejut. Kadang-kadang dalam kesalahan itu kita masih ada less. Kadang-kadang pergi mahkamah besar, satu orang dituduh dengan kesalahan yang besar, masuk mahkamah besar-besar, patut dia dihukum, tapi mahkamah memberi keampunan. Kadang-kadang bertemu pula permohonan dia dengan dengan hari hari keputeraan raja mana-mana ke, sultan mana-mana ke, buat permohonan dia pada hari itu, dia mendapat keampunan. Demikian manusia di hari akhirat, ikhwan. Demikian manusia. Ada manusia kita tengok dari segi dedah aurat dia, salah dia dedah aurat, salah dia tak puasa, tapi Allah timbang. Melihat dia tak sembahyang, tapi melihat Allah uji dia dalam hidup dia, dia lebih sabar daripada orang yang sembahyang. Maka kesabaran itu akan ditimbang di hari akhirat, ditimbang seluruhnya. Tapi dia tak sembahyang dalam dunia, ditulislah satu dosa dia. Kalau orang tanya kita, tak sembahyang ni apa dia? Kita kata tak sembahyang ni berdosa. Dosa tu apa dia? Dosa itu bila banyak itu menjadi sebab manusia masuk neraka. Tetapi di hari akhirat ada mahkamah qadi Rabbul Jalil, akan ditimbang. Maka pasal itu Quran kata wa amma man thaqulat mawazinu, ditimbang kejahatan dan keburukan, didapati thaqulat mawazinu, timbangan sebelah pahala ini banyak, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan berada dalam satu kehidupan yang sangat kita kata lega. Dia akan tarik nafas panjang, dia selamat daripada azab Allah. Macam tadi sembahyang, puasa, zakat ditimbang, apa jadi? Khaffat mawazinu, ringan. Pasal apa? Duk bagi ke orang, dia zalim orang, dia penayang orang. Khaffat mawazinu, ringan. Apa jadi? Yang adanya fa ummuhu hawiyah, sampaikanlah khabar dia akan bertemu dengan api yang sangat menyala-nyala. Ditimbang, ikhwatul iman. Kadang-kadang manusia ni, kita buat ibadat, ya Allah, alhamdulillah, terimalah ibadat aku ya Allah, penat lelah aku, terimalah ya Allah. Maka apa yang perlu kita jaga, ikhwatul iman, kita jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kita jaga diri kita. Kita tengok satu orang tak sembahyang, kita kata awak berdosa. Tapi kita tak akan kata hang ni confirm masuk neraka. Kita tak berani kata, kerana belum pergi mahkamah. Belum pergi mahkamah, orang di-charge bunuh orang dalam dunia, kita kata hang nanti kena tali gantung. Belum tahu lagi.
Kalau dia dapat lawyer yang pandai putar alam, bukan lawyer tu putar orang, putar alam. Alam ni kena putar dengan lawyer tu. Kalau dia dapat lawyer yang baik, dia dapat pihak yang menjadi hujah di sebelah dia yang baik, juri mengangguk, lepas dia. Satu orang tak sembahyang di dunia, adakah dia ahli neraka? Kita kata tak tahu, sebab Allah tidak membenarkan kita menghukum manusia masuk ke neraka, tapi kita kata buat benda haram sebab masuk ke neraka. Meninggalkan perintah Allah punca manusia masuk ke neraka. Mendedahkan aurat Allah benci, punca masuk neraka. Tapi nak masuk neraka ada lagi satu level di hari akhirat, Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Ada ibu, antum boleh renung balik zaman silam, zaman kita dulu, zaman 70-an 60-an, ibu-ibu membela anak. Orang dulu zaman 60-an anak banyak, kahwin muda, 16 dah kahwin dah. Anak berapa anak pakcik? 11 orang. 11 orang tu tak kira yang mati, yang hidup lah. Kalau campur yang mati, dia kata mati 7 orang. Kita kata alhamdulillah, Brazil boleh beli buat pasukan bola, alhamdulillah. Dia bela anak dia. Masa tu orang dulu tak reti makna tutup aurat. Dia tak reti, dia tak tahu makna tutup aurat, dia tak tahu. Tapi dia bela anak dia. Anak yang dia bela tu semua berjaya, semua berjaya. Tapi melihat mak ni, kadang-kadang Quran tak boleh baca, kadang-kadang sembahyang tak lepas. Apa Nabi sebut dalam hadis, siapa bela satu anak sabar, siapa bela 2 anak sabar, bela sabar, budak tu baik, mati pula dia sabar, Allah selamatkan dia daripada neraka. 3 anak bela sabar, Allah bagi kepada dia keselamatan neraka. Ada sahabat kata, kalau 1 anak macam mana? Nabi kata, kalau 1 anak pun Tuhan selamatkan dia. Ya, antum tengok, ibu-ibu kadang-kadang tak sembahyang zaman dulu, zaman susah, tetapi membesarkan anak ni satu amal, satu pahala yang cukup besar. Sehingga kan kalau ada anak-anak lupa jasa mak bapa, dikatakan dalam riwayat disebut daripada Ibnu Umar, redha Allah Ta'ala itu dengan redha mak bapa. Dengan redha mak bapa. Mak bapa macam ni punya jaga anak, tak makan tak minum, maka akan bangkit di hari akhirat, ditimbang dosa dia dan ditimbang jasa dia pada anak-anak, ditimbang. Anak-anak pula yang semayang buat baik akan ditimbang antara amal baik dia dengan buat baik dia pada mak bapak dia, akan ditimbang. Maka siapa yang ditimbang amal dia banyak, ikhwan. Pasal itu apa yang kita kena buat, ikhwan, benda-benda fardu tu kita jaga pada diri kita, kita juga kena masuk benda-benda yang boleh menambahkan berat timbangan kita di hari akhirat. Apa yang boleh menimbang? Kita tak tengok orang dedah aurat, kita kata tak tahulah hang ni neraka mana nak masuk. Kita duduk depan cermin, kita pakai jubah, oh kita kata cantik dah, surga manalah Tuhan nak bagi kat aku. Kita tak kata macam tu. Tapi apa kita harap? Ya Allah, ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hang hisablah aku di hari akhirat dengan hisab yang mudah, ya Allah. Kata Aisyah, apa makna hisab yang mudah? Allah panggil seorang hamba, dibuka buku dia. Orang kata buka tengok ah, buka tengok aja, lepas hisaban yasira, dia selamat. Tapi kalau dibuka, diteliti, maka celakalah dia. Buka buku, diteliti, ditengok, jahanam kita. Macam polis kan, satgi dia pergi tengok kita punya road check, dia tak puas hati, dia pergi ke bonet, dia suruh buka, dia tak puas hati lagi, dia tos dengan lampu picit tu masuk dalam kereta semua, dia tak puas hati lagi, dia kata pergi tepi boleh tak Encik? Selamatlah tu, nak selamatlah kita. Tapi dia nak bagi mudah, kita pun tengok polis, kita pun duk baca apa yang boleh, waja'alna min baini aidihim, orang tua bagi petua kita. Kita pun puih depan, puih belakang, ambil kepiah, pakai habis semua, pakai semua cantik. Nak jadi polis tengok, tengok dia pergi. Ya, ada manusia dihisap macam tu, dihisap.
miskin dia, tak semayang kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang, tetapi tengok ketabahan dia menanggung ujian Allah dalam hidup. Ujian Allah, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan fitnah orang, Allah uji dengan pengkhianatan adik-beradik pada dia, pengkhianatan kawan-kawan pada dia. Berapa banyak dia tolong orang tapi dia kena tipu dengan orang, dia sabar di atas itu. Itu satu amal saleh di sisi Allah. Kemungkinan amal saleh itu akan menampung dosa dia yang lain di hadapan Allah. Jadi kita pula ikhwan, di situ buat ibadat kita lebih mengharapkan Allah. Yarjunallah wa nakhafu azabuka ya Allah. Kami takut dengan azab Engkau ya Allah. Kami mengharap rahmatmu di hari akhirat. Ikhwatul iman, inilah proses kita duduk dalam majlis ta'lim supaya kita mendapat ilmu di sisi Allah. Bila kita dapat ilmu, kita tak ada buruk sangka kita dengan Tuhan. Yang duk buat kita ingat macam-macam ni pasal kita kekurangan pengetahuan. Kita tak pernah baca, kita tak pernah tahu ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kasih sayang Allah kepada kita. Pintu taubat dibuka kepada kita, kebaikan Allah pada kita, kita tak tahu. Karena itu sebahagian hamba dia berjalan di atas muka bumi ini dengan jalan yang songsang. Ikhwatul iman, supaya Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, supaya Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita, ibadat kita ini. Ikhwan, mudah-mudahan kita mendapat ar-rayyan di hari akhirat, pintu untuk orang yang berpuasa, supaya kita mendapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga semua kebaikan dalam bulan Ramadan ini kita tadah tangan, ya Allah, pilihlah aku hamba-Mu yang mendapat semua kebaikan itu, dan semoga Allah memakbulkan doa kita. Ikhwatul iman, ikhwan, cukuplah sekadar tu. Mengaji ni dia tak boleh lama-lama, dia mengantuk. Kalau main bola tak apa, dia tak mengantuk, dia keluar peluh. Mengaji ni dia kena aircon. Orang tak main bola dalam aircon, yang tu nama dia player tak cukup tidur. Dia, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan. Terima kasih kepada ustaz kita, tuan imam kita, kepada yang lain. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan ikhwan. Dikatakan kalau ada soalan, kalau ada benda yang nak tanya, insya-Allah, tapi yang senang-senang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Abang kita tanya tentang adakah kita menyediakan pada hari Aidul Fitri, maknanya hari akhir kita puasa lah tu kan. Baik, satu benda yang saya rasa perlu kita bagi penjelasan. Yang pertama apa dia? Yang mewajibkan kita berpuasa dengan peraturan puasa adalah Allah, dan meletakkan waktu berpuasa itu daripada subuh sampai ke maghrib. Sempadan itu Allah yang tentukan, sehingga kan bila orang bang maghrib, kalau ada orang nak meneruskan puasa dia, dia tak mau makan, dia tak mau minum, dia tidak dianggap beribadat, dia dianggap melakukan maksiat, kerana telah sampai masa dia mesti berbuka. Tidak boleh ada orang dia pergi semayang dulu, lepas tu dia baru nak buka puasa. Tak boleh, tak boleh, salah. Kerana waktu itu tempoh berpuasa telah tamat, telah tamat. Manusia tak boleh kosongkan perut dia lagi. Manusia mesti mengisi perut dia dengan sesuatu, dengan air. Setidak-tidaknya kalau dia tak ada makan, hadis menunjukkan Nabi minum air. Nabi minum air. Pasal apa Nabi minum air saja? Pasal Nabi dia tak ada makanan-makanan yang lain. Minum air. Siapa-siapa yang orang dah bang dah jelas dah masuk waktu maghrib, dia tak mau berbuka puasa, maka mula kiraan dosa untuk dia. Dia wajib berbuka puasa. Itu satu. Nanti kalau ini jangan cerita ke orang lah, ni rahsia kita nah, jangan habaq ke orang nah. Dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani, dia berbincang tentang buka puasa.
Dia membawa pandangan para ulama. Ni jangan habaq ke orang lah, ni rahsia kita. Ni orang putih panggil apa nama, jangan habaq ke orang lah. Pasal yang cakap ni orang hitam, pakai bahasa orang hitam lah. Kita kata out of record, unrecord, jangan disampaikan pada orang. Dalam Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari disebut ada pandangan para ulama menyatakan kita berbuka puasa, ada para ulama membenarkan kita jamak maghrib dengan isyak kerana buka puasa. Tu saya kata jangan habaq kat orang. Nanti dia makan sampai kenyang, dia kata tak dengar mamak tu kata apa, boleh jamak tu tak? Bukan saya suruh dia jamak. Ada pandangan daripada para ulama bahawa tidak boleh time buka puasa kita pergi semayang, tak boleh, mesti buka puasa. Kemudian cara buka puasa tu kita susun lah, minum air dulu ke, makan buah kurma dulu ke, makan buah-buahan dulu, semayang, nanti kita nak makan, atas kita lah kita susun. Tetapi ada para ulama dalam membicarakan satu orang tu kesuntukan masa nak buka puasa, maka dia dibenarkan jamak semayang dia kerana buka puasa. Kenapa? Kerana itu ruang buka puasa adalah ibadah, sehingga siapa yang melambat-lambatkan buka puasa, dia ditulis maksiat kepada Allah. Buka puasa adalah, dan disokong oleh hadis Nabi menyebut, sentiasalah umat aku di dalam kebaikan ma'ajalul fitr, apabila dia suka buka puasa awal. Buka puasa lambat ni perangai dua orang, perangai dua kumpulan. Satu Yahudi, yang kedua Syiah. Syiah dia buka puasa lambat. Saya tengok orang Syiah buka puasa, saya dengar dia buka puasa orang Baisyak, kerana dia kata kita tak pakai hadis Abi Hurairah, kita pakai hadis Ahlul Bait. Dia buka puasa Isyak. Tak apalah dia buka puasa Isyak, yang mampu kita tak boleh buka puasa. Saya buka puasa dengan orang Sufi. Orang Sufi lagi seronok. Dia buka puasa kena bagi habis bang. Orang duk bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun nak minum air dia tak boleh, dia kena bagi habis bang. Kerana bila habis bang baru masuk waktu maghrib. Tengah orang duk bang tu maghrib macam baru duk masuk, kena bagi dia masuk semua. Dia kata kalau seminggu buka puasa dengan depa mampu aku. Semua ni tak benar ikhwan. Hadis sahih menyebut kepada kita ma'ajalul fitr, sentiasa kebaikan Allah bagi kalau kita berbuka puasa awal. Maknanya bukan 3.30 4.30 dah buka dah. Artinya orang azan tu bismillah, ajalul fitr. Pasal itu ada bab dalam fiqh ta'jilul iftar, kita bersegera buka puasa. Itu satu. Yang kedua yang saya nak terang ialah raya. Kita kena tahu apa dia. Yang meletakkan hari raya itu adalah Allah. Pada ayat walitukbirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila kamu dah walitukmilul iddah, bila kamu dah sempurnakan bilangan bulan Ramadan, maka masuklah Syawal. Maka Allah yang telah mensyariatkan hari raya. Dan kita melihat dalam riwayat Nabi dihadiahkan baju-baju sempurna hari raya daripada Yaman. Baju putih berbelang hitam, baju putih berbelang hijau, dihadiahkan pada Nabi. Dan Nabi pakai itu pada hari raya. Nabi berkata kepada Umar Al-Khattab, baju yang hang pakai ni, Nabi tanya kepada Umar, jadid am ghasil? Umar, Nabi jumpa di hari raya, Nabi kata baju hang pakai ni, baju ni baju baru ke baju lama baru basuh? Umar kata dekat Nabi, ghasil, baju lama basuh balik. Nabi kata kenapa tak pakai baju baru? Hari ini adalah hari Allah telah mengharamkan kita makan dan Allah mengharamkan kita berpuasa. Hari ini tak boleh ada orang nak menahan diri daripada makan dan minum. Dia kena makan dan kena minum. Hari ini bukan hari puasa. Maka kita kena tahu, menyambut Ramadan adalah syariat Allah, menyambut Syawal adalah syariat Allah. Tak boleh satu orang kata, oh ya Allah kenapalah Syawal nak mai? Kan kalau bagus 2 bulan Ramadan kan bagus, kalau boleh Syawal tak ada. Salah dia cakap demikian, dia menolak syariat Allah.
Yang kita mempertikaikan ialah ghulu, melampau. Melampau. Baru nak tengok anak bulan, kerajaan Malaysia kata besok kita tengok anak bulan, dia pasang dah lagu raya, selamat hari raya. Baru tengok bulan nak puasa, bukan bulan nak raya, nak tengok esok puasa tak puasa, dia balon dah lagu raya. Yang ni nama dia ghulu, melampau. Tak sambut Ramadan tak boleh. Hadis menyebut atakum Ramadan syahrun azim, telah datanglah kepada kamu bulan yang besar, kita sambut. Dan bila nak raya, Nabi menyambut hari raya, maka kita kena sambut, berseronok kita. Maka Allah mengajak cara kita semayang pada hari raya, Allah mengajak kita takbir, semua Allah ajak. Dan sunnah mengajak kita berseronok pada hari itu, menjamu orang, bersedekah. Dan Nabi ajak menghiburkan kanak-kanak, bagi ruang pada kanak-kanak berseronok. Ini daripada syariat Allah. Jadi saya katakan bahawa salah satu keseronokan yang Allah beri kepada kita adalah hari raya. Dia satu seronok untuk orang. Dan kita raya dengan akidah, dengan semayang. Kita bukan raya dengan merecup bombang. Dah. Itu biarlah Cina di Hong Kong punya kerja. Kita tak buat raya lagu tu. Kita bertakbir. Raya tu dimasuki dengan 10 malam daripada Lailatul Qadar. 10, orang tua panggil malam 7 liku, 7 hari lagi nak habis Ramadan. Itu adalah hari-hari Nabi berdoa pada Allah, Ramadan nak tinggal, dan bersyukur kerana Aidul Mubarak. Aid, kalau Ramadan syahrun mubarak, maka Syawal adalah Aidul Mubarak. Aid al-Mubarak, hari raya yang membawa berkat nak menjelang, maka mesti dengan muka yang seronok. Kita jamu orang makan, kita mengharapkan semua ini diberi ganjaran di sisi Allah. Jangan sampai tak sambut raya, jangan sampai menangis sepanjang hari raya, jangan sampai tak sambut Ramadan, jangan sampai sambut Ramadan menolak raya. Raya adalah syariat, Ramadan adalah syariat. Jangan terima satu syariat, tolak satu syariat. Kita berada di atas jalan syariat itu, jalan takbir, jalan. Pasal itu hari raya apa Nabi sebut? Taqabbalallah minkum, taqabbalallah minkum, supaya Allah menerima daripada kita. Cuma raya orang Melayu ni dia pelik sikit. Raya orang Melayu ni dia penuh dengan tangisan. Mungkin tiket habis tak boleh balik kampung ke, dia penuh dengan feeling, dia menangis. Dia raya orang Melayu, dia macam mana tak tahu apa dia fikir. Kalau kita raya tanah Arab, seronok. Orang Melayu punya raya, dia kena salam, maafkan saya zahir dan batin. Kena pula kawan tu tanya, apa dia yang zahir, apa dia yang batin. Nak kena cerita pula, saya minta maaf, hang buat salah apa kat aku? Oh, kacau. Kita diajak buat macam gerabak kereta api pagi raya. Mak dengan ayah duduk atas kursi, anak-anak main salam. Kalau ada raya tak buat lagu tu, kita dianggap macam tak raya. Sedangkan hari raya bukan hari nak menangis, hari seronok. Kita sedih itu pasal Ramadan. Ya Allah, pasal itu doa hari raya, taqabbalallah minkum, semoga Allah menerima daripada kamu. Pasal itu doa, ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna jami'il ibadatina. Ya Allah, terimalah ibadat kami dalam bulan Ramadan ini, terima, dan kesyukuran kita dengan datangnya Aidul Mubarak mesti dirayakan. Pasal itu nanti ada perbahasan daripada dua mazhab, mazhab Malik dengan mazhab Ahmad. Syawal kedua, masuk Syawal kedua, ada orang terus nak puasa Syawal. Syawal pertama raya, masuk Syawal kedua dia nak puasa. Imam Malik menyatakan jangan, bagi suasana raya hilang baru puasa. Di sisi Imam Malik, suasana raya ni hilang seminggu baru hilang. Kalau di sisi orang Malaysia sebulan lah. Pasal puasa sebulan, raya sebulan lah, maknanya tak puasa. Nanti Imam Malik marah. Imam Malik dalam fatwa dia tak benar kan orang puasa 6 Syawal pada 2 Syawal, tak benar. Sehingga kan nanti kita akan tengok konflik hadis dalam mazhab Imam Malik. Ada perkataan tidak ada puasa Syawal. Pasal apa jadi macam tu? Pasal orang dulu puasa kedua dan raya kedua dah nak puasa. Kata Imam Malik, kamu tidak bersyukur kepada Allah.
Allah beri hari raya kepada kamu, kenapa kamu nak puasa? Pasal tu orang nak pergi sembahyang raya kan, disuruh makan buah kurma sikit, tambah Aidul Fitri. Kalau raya haji pasal memang nak sembelih korban, saat ni nak makan, jangan makan lah. Ni dah habis puasa, mandi semua segak-segak, makan sikit baru pergi sembahyang, tanda kata kita tak puasa hari ni, tanda kata kita tak puasa hari ni, ini hari raya. Oh subhanallah ikhwan. Jadi menerima lebaran itu dengan kesyukuran kepada Allah. Dan kita juga membaca doa kepada orang-orang penyanyi-penyanyi yang mereka ni banyak menyanyi pada kita lagu raya kan. Mereka mati hari ni, siapa dia? Datuk Sharifah Aini. Kita mendoakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Mereka ni artis ikhwatul iman, kita terpaksa mengakui artis ni telah memberi sumbangan keseronokan dalam hidup kita pada bahagian-bahagian tertentu. Kadang-kadang penceramah nama ustaz, kadang-kadang nama dia naik kerana artis. Jadi jasa artis tu ada, bukan tak ada. Kita tengok gambar-gambar P. Ramlee, kita rasa filem dia tu mendidik kita. Jadi bila kita tengok gambar dia, kita juga menyatakan kepada dia Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dalam hiburan dia ada ketelajakan dia, dalam ketelajakan dia ada dakwah dia kepada ummah. Ditimbang kita tak boleh kata apalah semua ni merepek, depa ni artis-artis ni aku tak tahu malaikat nak pukul lagu mana dalam kubur. Tak boleh ikhwan. Kita telah tersenyum dengan hiburan mereka. Bila kita tersenyum, itu satu pertanda apa dia? Mereka telah bagi manfaat kepada kita. Maka mesti kita balas manfaat mereka. Hari mereka dikapankan, kita katakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ini untuk Datuk Sharifah Aini kita. Selain daripada orang Melayu kata Al-Fatihah, kita juga kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi ajak kita mendoakan mayat dan menyebut kebaikan-kebaikan dia. Sebut kebaikan ini bermanfaat untuk orang mati. Kalau Malaysia ni, saya ingat hari raya kalau tak pasang lagu raya, cuba bayang macam mana. Cuba bayang dalam Malaysia sambut Ramadan, pasar Ramadan tak ada, bubuk lambuk tak ada. Antum bayang, kita rasa macam negeri ni baru perang ke apa ke? Kita rasa kosong macam duduk padang pasir. Memang kita duk bagi tahu pergi pasar Ramadan tu hati-hati, tetapi kita juga kena mengakui sebahagian kawan-kawan kita meniaga di pasar malam, kerana dia meniaga pasar Ramadan lah, nama Ramadan itu telah mendapat satu kesegaran. Kerana depa juga yang kita duk bantah tu melampau tu, meniaga sampai tak semayang, meniaga sampai tak berjemaah, meniaga sampai tak mengambil kesempatan daripada Ramadan, meniaga hak tu kita bantah. Tapi kewujudan pasar Ramadan dengan nama Ramadan tu sendiri, dia telah menghiburkan kita. Hak tu kita tak boleh nak nafikan. Maka kita juga telah mendapat manfaat daripada mereka. Kita juga mendoakan mereka ikhwatul iman. Karena itu saya merasakan antara puasa dan sambut raya, dua-duanya adalah syariat Allah yang mesti menjamu orang. Mudah-mudahan diberi pahala yang besar di sisi Allah. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, jam menunjukkan 2.50. Kalau buka soalan lagi mungkin orang bangsa pula. Jadi cukuplah sekadar itu. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.